warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan berkaitan dengan situasi ataupun kita sebut sebagai apa yang berlaku dari sudut suasana selepas Nabi SAW wafat itu. Dan suasana itu penting kita tahu, kerana suasana itulah sebenarnya, dalam suasana itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mengambil, diamanahkan jawatan untuk mengganti Nabi SAW. Jadi hal ini kira-kiranya tajuk khusus lah, berkaitan dengan hal yang berlaku sejurus selepas Nabi SAW wafat. Dan dalam situasi itulah Abu Bakar As-Siddiq mengambil jawatan sebagai khalifah, mengganti Nabi SAW. Yang mana pada minggu sebelum ini telah kita sebut dah sikit, saya telah sebut sedikit berkenaan dengan perkara ini. ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاسمة الظهر ومصيبة العمر. Jadi tuan kitab ni dia buat mari kenyataan, dia kemukakan kenyataan Al-Qadhi Abi Bakr Ibn Al-Arabi. Dia petik dalam kitab Al-Awasim min Al-Qawasim. Dia muatkan dalam kitab dia ni untuk menggambarkan bagaimana situasi yang berlaku sejurus selepas wafatnya Nabi, iaitu waktu Sayyidina Abu Bakar mengambil jawatan khalifah itu. Jadi disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan ataupun menampung kekurangan itu, kerana wafatnya Nabi SAW ini digambarkan sebagai qasimatuz zuhur wa musibatul umur. Wafatnya Nabi adalah merupakan satu pukulan yang sangat hebatlah, sehingga digunakan perkataan qasimatul zuhur, mana yang asal mana qasimatul zuhri yang menjadi tajuk kepada kita Al-Awasim min Al-Qawasim. Mana pembangunan di atas keruntuhan itu, mana fakta-fakta yang salah itu dia perbetulkan balik. Jadi digambarkan dengan wafatnya Nabi itu sebagai satu yang memecahkan tulang belakang. Masa dari segi bahasa Arabnya qasimatuz zuhri, maksud dia apa? Pukulan yang sangat hebat, mempunyai kesan merubah senario politik lah kita kata. Matinya Nabi SAW, pemimpin yang hebat tu, sama ada kesan kepada orang kafir, kesan kepada umat Islam di bumi Madinah itu, bahkan kesan kepada seluruhnya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab sejarah, bagaimana musuh-musuh, khususnya Rom dengan Parsi, pokok Yahudi, pokok Nasara, dikata inilah peluang kita. Disebut dalam kitab. Kalau kita baca sejarah, bila matinya, wafatnya Nabi SAW, maka pandangan orang kafir terhadap umat Islam ni mana berubah. Mereka rasa inilah peluang kita untuk kita mengambil balik kedudukan tempat yang strategik di bumi Madinah itu. Itu kita tidak nak bincang tu. Cuma dari sudut bagaimana keadaan yang kita sebut sebagai politik di sekitar Jaziratul Arab, khususnya di Mekah itu, di sini dia sebut, kerana di situlah penghidupan para sahabat ni berlakunya. Jadi bila wafatnya Nabi SAW,
Maka disebutkan dalam riwayat bagaimana Sayyidina Ali, kita sebut dulu, lepas tu kita bincanglah. Sayyidina Ali bersembunyi ataupun berada di rumah bersama isterinya Fatimah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Itu biasanya disebut gitulah. Kalau kecek, kalau bicara tentang penjawatan ataupun peralihan kuasa lah kita, selepas Nabi wafat, jawatan itu diambil oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka biasanya dalam kitab mana-mana pun dia akan sebut, bila berlaku tu, pertama sekali ada cerita sebut Sayyidina Ali dan Fatimah ni, maknanya duduk bersembunyi di rumah dia, tak keluar, mana tidak bermuamalat dengan orang pada waktu itu. Itu sah. Itu fenomena yang berlaku. Begitulah disebutnya. Kemudian adapun Sayyidina Uthman, maka dia diam, tidak buat apa-apa kenyataan. Diam, sakata, fasakata. Sayyidina Uthman dia tidak menuntut jawatan, tak ada apa-apa, senyap. Pada waktu tu, pada hari kematian, Sayyidina Umar disebut sini dalam riwayat, dia jadi macam meracau, semacam meracau lah. Jadi kecek pun jadi nampak, jadi tidak keharuan itu pada peringkat awal itu. Jadi gitu. Sehingga dia ugut, siapa dia yang sebut, nampak semacam tak diterima kenyataan bahawa Nabi wafat itu. Siapa dia sehingga disebut dalam riwayat, kalau sesiapa yang mengatakan Nabi itu wafat, mati, dia kata dia akan bunuh lah. Dia akan kerak-tekak dia. Nah. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar sebut, dalam keadaan itulah, dalam keadaan dia tak boleh terima kenyataan itu, kira-kiranya pada peringkat awal lah. Dia kata, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innama wa'adahu Allah kama wa'ada Musa. Dia kata Rasulullah tidak mati. Sebenarnya Allah telah berjanji pada Rasulullah seperti mana Allah berjanji pada Nabi Musa. Pasti Rasulullah akan kembali. Sesiapa yang kata Nabi wafat, pasti pasti dia akan potonglah tangan dan kaki orang itu. Padahal setengah riwayat kata dia akan bunuh lah. Ada juga disebut begitu. Sini disebut dia akan potong tangan dan kaki orang itu. Manakala Abbas dan Sayyidina Ali masih lagi terikat lah, masih lagi hati dia tu melekat, teringat lagi, duduk dalam keadaan hibah, terkenangkan Rasulullah yang sedang sakit, Rasulullah yang telah sakit, masih teringat kerana kira-kira ni, kalau kita tengok dalam sejarah, boleh katakan Abbas dengan Ali, Sayyidina Ali, anak dia Fatimah ni, boleh katakan duduk dekat sama lah kira-kiranya. Gitulah disebutnya. Jadi dia masih duduk teringat lagi lah kira-kiranya. Di mana Abbas telah sebut pada sini, ini dekat benar ni, dia di sini ni dia bawa cerita ni di hari kematian tu dan selepas pada kematian tu, sikit cerita ni dia bawa ni. Yang mana Abbas sebut pada Sayyidina Ali, saya nampak, kata Abbas ni pak saudara Nabi lah, pak saudara Sayyidina Ali, adik-beradik Abu Talib, adik-beradik Abdullah itu. Kata Abbas, dia kata saya nampak pada wajah anak cucu Abdul Muttalib ini, nampak macam sudah tergambar kematian. Kata Abbas, kata aku nampak kematian pada wajah Bani Abdul Muttalib, yang cucu kepada Abdul Muttalib ini. Al-Hadith, itu disebutnya. Jadi Abbas ini hati dia Abbas dan Ali ni suasana ketika berlaku. Biar kita nampak. Jadi Abbas dan Ali, Sayyidina Ali, dia macam melekat lah. Ada sak, kalau kita sebut ke Kelantan kan,
macam sakut lah. Macam sakut gitu. Jiwa dia bimirathihima, dengan harta pesaka mereka berdua lah. Seperti mana fima tarakahun Nabi, yang telah ditinggalkan oleh Nabi berupa tanah di Fadak, tanah Bani Nadir dan tanah di Khaybar itu. Jadi ta'allaq terikat. Dia macam mereka awal kan, bila Nabi mati tu, jadi tak teringat kepada beberapa hadis. Teringat tak lagi. Jadi biasalah bila orang mati dia akan teringat, siapa-siapa dia akan teringat kepada harta pesaka tu. Jadi marilah mula-mula tu. Ni muka harta pesaka ni, kalau tak tuntut orang pergi cari nak ui harta pesaka ni. Tidak dikira dunia teringat pada harta pesaka ni, memang besteng dia. Selain daripada itu, situasi lain yang berlaku lah. Situasi lain yang berlaku, golongan Ansar mereka meminta, menyatakan keinginan untuk, jadi wattaraba amrul ansar yatlubun al-amra li anfusihim aw syarikah fihi ma'al muhajirin. Golongan Ansar pun meminta jawatan kepimpinan. Dia nak berkongsi memimpin dengan golongan Muhajirin. Golongan Ansar ini. Jadi berlaku ittirab lah, berlaku agak kecoh lah sikit. Biasalah, bukan seorang yang minta ni, satu kumpulan besar golongan Ansar, mewakili satu kelompok besar Islam. Bukan dia minta untuk jawatan memimpin itu 100% untuk buat dia, tapi dia minta berkongsi kuasa. Dia nak juga di kalangan Ansar menjawab jawatan penting di bumi Madinah itu. Jadi berlaku ittirab, berlaku kecoh lah. Biasalah. Sebab kita musim pilihan raya tak, mari baik-baik, bila bubar ni lain lalu. Biasa dah, hati-hati tak. Sama-sama berlaku tu lah. Biasa lah tu. Kalau biasa. Tak ada pelik sikit apa tu. Maka kalau orang cerdik dia boleh kawal perasaan jadi molek. Mana kalau kita panggil angin tohor kan, jadi agak kecoh sikit. Kalau tohor lagi macam-macam lah boleh berlaku. Biasa tu. Manusia kan. Tapi hak ni mana berlaku ni, jangan kita letak bahawa sahabat ni gila kuasa. Tidak lagi. Kita tengok. Jadi kita kena baca habislah sejarah. Jangan tengok ni saja. Cuma ni dia ayat ni apa yang berlaku. Bukan bermakna benda tu tak molek. Tidak makna begitu. Cuma ni lah berlaku, dia tak boleh nafi ni. Ni dia sebut, dia senarai ni perkara yang berlaku. Di saat Sayyidina Abu Bakar nak ambil jawatan tu, ini yang berlaku. Berlaku ini proses. Ini satu proses yang tidak dirancang ni. Berlaku. Supaya ada sahabat minta jawatan. Semua ulama kata sahabat minta jawatan ni kerana dia nak pahala. Dia nak pahala. Pahala mengurus hal ehwal Islam. Setengah Nabi pun, setengah Nabi tak pun. Jadi hak Nabi lari tersebut minta jawatan tu, minta dalam keadaan takut jadi minta dengan erti duk nampak habuan. Kerana jawatan-jawatan ni biasa setengah-setengah orang tu dapat jawatan politik ini, pemimpin ni, kerana dia itu sebagai sumber pendapatan. Dia lagu tu Nabi tak sayanya. Semua sahabat Nabi ni kalau minta jawatan pun kerana dia nak pahala mengurus hal ehwal Islam. Sebab Nabi dalam hadis Nabi sebut kelebihan mengurus hal ehwal Islam. Nak lebih mengurus pahala semaya, kira-kira dia buat dah lain-lain tu. Jadi nak jugalah pahala mengurus itu. Builah jawatan kecil tak apa sekali boleh urus hal ehwal Islam. Tapi setengah-setengah sahabat Nabi tak beri sebab dia tak mampu. Tu. Jadi ruang untuk kita sangka baik pada sahabat itu tersangat luas, tersangat besar ruang itu. Jadi orang ini kita baca senarai dulu, kita tengok. Seterusnya, wanqata'at qulubul jaysh alladhi kana qad baraza ma'a Usamah ibn Zaid bil Juraf. Hati tentera-tentera, perasaan tentera-tentera Islam yang telah keluar bersama Usamah bin Zaid yang telah dihantar oleh Nabi untuk pergi perang itulah. Untuk pergi perang tu, kerana Nabi sebelum Nabi wafat ini, Nabi telah menghantar Usamah bin Zaid tu. Ini cerita yang masyhur. Usamah bin Zaid untuk pergi berperang di Juraf itu. Bila sampai berita kata Nabi wafat, hancurlah hati tentera ini. Tak ada sempat lihat Nabi SAW. Padahal keluar dah kira-kiranya. Lepas ni kita akan tengok lah.
Itu keadaan dia, situasi yang berlaku pada waktu itu. Jadi keadaan ini sebenarnya dia sedikit sebanyak dia memperkesai kepada kekecohan itu. Cuma sini dia tidak sebut lah. Sini dia tidak sebut bagaimana peranan puak-puak munafik tu. Puak-puak munafik tu pula yang suka menangguk di air keruh tu, bagaimana pula dia menimbulkan suasana yang tidak baik. Kerana kematian pemimpin ni dia tidak seperti kematian orang biasa. Kematian pemimpin ni memang dia ada kesan pada politik tu. Sebab tu hak segar-segar pun bunyi mati. Biasalah tu. Jadi hak ni berlaku gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menampung fatadarakallahu al-islam wal anam wa anjabatil ghummah injabal ghimam wa nafada wa'dullah bi istithari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi 'ala at-tamam wa in kana qad asaba ma asaba min ar-raziyyah al-islam bi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Maka Allah Subhanahu wa taala menampung kekurangan yang berlaku, kekalutan yang berlaku itu, dan memecahkan awan gelap yang menyelubungi umat Islam pada waktu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah telah berlaku dengan bisti'thari Rasulullah, dengan mengambil nyawa Nabi, dengan mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janji Allah juga berlaku dengan tertegaknya agama ala taman secara lengkap itu. Secara lengkap itu. Walaupun telah berlaku apa yang telah berlaku berupa malapetaka terhadap Islam, memang berlaku tu. Jadi kalau orang ngaji Arab kan, kalau ada kitab tu Abi tu ba tu, itu haraja asli tu. Dia ada tempat takluk, dia ada makna, dia ada amal. Jadi tempat takluk dia tu tadaraka, jauh duduk tu antara tempat takluk haraja tu dengan muta'allaq dia tu jauh duduk. Kalau tak boleh kembali tempat takluk dia tu, memang tak payahlah baca tu. Abi tu, situ tempat takluk dia tu jauh tu duduk. Fatadarakallah, sampai 3 baris tu baru jumpa tempat takluk ba tu. Kalau tidak tak payah apa abi. Kena itulah kalau ada kitab tu dia boleh tanda. Sebab 3 muka surat tu baru jumpa tempat takluk ba tu. Kalau tidak jadi begini. Jadi bi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi Allah telah menampung kekurangan sedang Abu Bakar. Padahal Sayyidina Umar hebatnya jiwa hadirat. Tetapi bila berlaku kematian Nabi sekali turun, telah kelihatan kata sekali turun tu, pada peringkat awal tu dia jadi macam hilang punca. Ini gambaran betapa kasih dan sayangnya para sahabat pada Nabi, sehingga semacam tak boleh nak terima kenyataan Nabi wafat itu. Padahal dia tahu dah, bukan tak ada pengalaman tokoh-tokoh mati sebelum Nabi dulu pun mati. Tapi sekali turun. Kadang-kadang manusia ni gitulah. Tapi Abu Bakar tidak. Disebut di sini Allah tampung kekurangan. Kalau nampak macam kurang lah kira-kiranya. Padahal terdidik lama, betul mudah, kalau nak kira tak boleh terima kenyataan apa-apa. Kira-kiranya gitulah. Jadi Ansar pula nampak minta jawatan. Muhajirin pun gitu. Nampak macam seolah nampak sekali imbas lah. Nampak macam bubuk itu. Nampak macam ada lah. Sebab tu di sini ni ruang yang musuh Islam khususnya Syiah banyak benar lah dia boleh guna ni ruang ini untuk mengkritik sahabat radhiyallahu anhu. Memang lah. Ni sini ni. Sebab tu bab ni penting. Kerana di sini sahaja betapa kuatnya golongan Syiah memanipulasikan cerita ni untuk menggambarkan buruknya sahabat tu, image sahabat tu rebut jawatan Nabi. Tengok macam-macam dia boleh kata kan. Nabi sudah di pembaringnya lagi, tak urus, tak tanya lagi, dia sibuk cakap jawatan. Macam-macam dia boleh kata. Tengok Sayyidina Ali dengan Fatimah, Abbas ke apa, keluarga terdekat Ahlul Bait Nabi, tengok tu. Dia sibuk cakap urus jenazah. Puan-puan ni tinggal Nabi. Duk cakap nak bagi jawatan ni. Lepas tu saka, tak siwi lepas tu pada keluarga Nabi. Macam-macam lah. Ruang untuk fitnah tu ada. Sebab tu kita ni guna. Dalam Al-Awasim min Al-Qawasim pengguna kita juga fatadaraka. Sebab tadaraka ni segi makna bahasa Arab dengan erti menampung kekurangan yang ada. Jadi kekurangan kalau kita nampak ada tu,
ditampung dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana wa kana idza mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghaiban fi malihi bisunh. Dalam setengah riwayat bukan fi mali, fi ahlihi. Tak kena tanda kena ingat tu, sebab ada dah yang salah. Fi malihi itu dia kata pada sedang sibuk duk caw ke harta dia. Padahal mal dengan lahu tu jauh dah dia letak tu. Kalau tak kena raya boleh salah terjemah tu. Ghaiban fi malihi, dia baca gitu. Malahu. Tapi dalam riwayat lain saya cek tengok, dia kata tak, dia kata ni, hak ni dalam kitab lain dia ada buat ta'liq. Ar-Rawdul Mi'tad fil Khabar al-Aqtar, nama kitab ni, Muhammad bin Abdul Munni Al-Himyari. Dia kata tak, dia kata sebenarnya ghaiban fi ahlihi. Bukan fi malahu atau fi mahli ya. Tak ada. Tak ada ma, tak ada. Fi ahlihi. Saya rasa itu tersilap. Kerana di sun tu sekitar masa Nabi wafat tu, Sayyidina Abu Bakar ni berada di rumah isteri dia, bintul Kharijah itu. Di Sulh ni ada sebut dalam hadis ni, hadis juga ni sebenarnya. Jadi Sulh ni nama tepat masa Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar berada di Sulh. Nama tepat sekitar 1 kilometer. Kalau kita tengok dalam kitab, dia ada satu kitab dia panggil Al-Ma'alimul Jighrafiyah Al-Waridah fi Siratin Nabawiyah. Kitab ni khusus dia membicarakan tempat-tempat yang disebut dalam hadis. Setiap tempat yang disebut dalam hadis, dia akan cuba cari tahqiq jarak tempat ni dengan Madinah sejauh mana. Tu ada sebuah kitab. Kitab ni nama Al-Ma'alimul Jighrafiyah Al-Waridah fi Siratin Nabawiyah. Dia sebut, dia kata ketika Nabi wafat tu, Sayyidina Abu Bakar berada di Sunh, nama satu tempat. Tempat tu dia kata biasanya ulama dalam kitab-kitab lama tak sebut jarak tu. Jadi mengikut kajian dia, tempat Abu Bakar duduk dengan rumah Abu Bakar dengan rumah Aisyah tu lah, tempat Nabi wafat itu di Madinah itu lebih kurang 1 kilometer ya. Tak jauh. Sunh nama tempat tu. Jadi kenapa ingat tu? Fi ahli, dia berada bersama isteri dia, ataupun setengah riwayat kata bersama keluarga dia di Sunh. Maka bila sampai berita tentang kewafatan Nabi, faja'a ila manzil ibnatihi Aisyah wa fihi mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fakashafa an wajhi wa akabba alaihi yuqabbiluhu wa qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah tibta hayyan wa maita wallah la yajma'u 'alayka al-mautatayn imma al-mautatu allati kataba Allah 'alayka faqad muttaha. Bila dia dapat maklumat, bila Sayyidina Abu Bakar dapat maklumat bahawa Nabi telah wafat, maka dia pun pergi ke rumah anak perempuan dia, Aisyah itu. Dan di sanalah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fakashafa an wajh, lalu Sayyidina Abu Bakar pun dia buka kain yang menutupi wajah Rasulullah. Wa akabba ali akabba ni, kalau bahasa Kelantan akabba ni dia khabaklah. Begitu. Bila Nabi tu dia bukan dakak, bukan cium saja dak, dia dakak mono. Itu akabba alaih. Dia kita nak kata kalau bahasa Kelantan kat khabak lah, jenis dua-dua belah tangan ni. Gitulah. Dia mana Nabi itu, mana dia peluk, mana dada dia ni berada di atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqabbiluhu, kemudian dia kucuk Nabi, dia cium Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, terus dia pun menyebutkan, demi ayah dan ibu aku tebus engkau, dengan ayah dan ibuku aku tebus engkau. Ini bahasa yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk menyatakan perasaan saya yang teramat sangat. Dia guna lagu ni. Maknanya kalau seolah-olahnya Nabi ni, kalau Nabi ditawar, dia sanggup tebuh dengan mak ayah dia. Biar mak ayah dia masuk penjara, Nabi tu ini ayat gambar saya. Itu style orang Arab nak menggambarkan betapa saya dia pada seorang. Dia guna gitu. Dalam hadis banyak dia guna gini ni. Jadi dia sebut gini, ni bahasa suk lah, bahasa nak ayat saya habis red. Supaya kita kan, Allah saya kena tu ayat atas sakut meleh. Kalau orang Kelantan habis red tu, kalau kata gitu, ayat tu ngerai meleh. Saya tak ada. Tu bahasa suk apa jik dah tu. Ni begitu dah juga. Wahai Rasulullah,
tibta hayyan wa maita, engkau ni sentiasa baik ketika hidup dan ketika mati, sentiasa baik, sentiasa comel, sentiasa segar, tak ada cacat celah. Demi Allah, Allah tidak akan menghimpunkan dua kematian kepada engkau, wahai Rasulullah. Adapun kematian yang Allah telah tetapkan kepada engkau, maka engkau telah mati ni pada hari ni. Kematian ni bukan adalah kematian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni, jiwa dia tu, dia boleh terima. Padahalnya Sayyidina Abu Bakar tak paling sayang Nabi. Tu memang disebut. Bahkan kalau kita ngaji usuluddin kita ngaji usuluddin, kita ngaji bab tauhid ni dia ada bab belakang tu. Antara akidah ahli sunnah wal jamaah ni, siapa dia lebih sekali Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu tertib yang disusun oleh dalam bab akidah tu. Dia letak gitu, walaupun tidak usuluddin, tapi dia tu furu'ul usul, cabang usuluddin. Dia bukan bahas dalam fiqh tu, kedudukan. Sebab tu ulama kata kalau orang itu melebihkan Sayyidina Ali kepada Abu Bakar, itu sebenarnya tidak ahli sunnah tu. Walaupun dia tidak mengkafirkan sahabat, walaupun kita boleh terima, tak sesat lagi sekadar itu, tapi sudah lari tu daripada ketetapan ahli sunnah tu. Kita tengok, kita baca, kita ambil dulu. Kemudian selepas daripada itu, kharaja ila al-masjid wan nas fihi wa Umar ya'ti bihajarin min al-kalam kama qadimna. Kemudian Sayyidina Abu Bakar daripada rumah Aisyah tu, dia keluar pergi ke masjid. Kerana masjid lah seumur pun tempat orang berkumpul. Kalau hal penting memang masjid lah. Masjid ni tempat segala-gala ni masjid zaman Nabi. Sayyidina Abu Bakar keluar ke masjid. Mungkin masjid dengan rumah tu dekat ya, belaga atas ya. Masjid Nabi ni dengan rumah Aisyah ni memang dah kawasan tula, kawasan sama. Kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar pergi ke masjid, dan orang ramai berada di sekitar itu, di kawasan masjid. Dan Sayyidina Umar pada waktu ya'ti bihajarin minal kalam, dia sedang mengucapkan kata-kata yang agak nampak macam meracau gitu. Kalau bahasa Kelantan hajar ni ngapul. Kalau bahasa Kelantan, jadi kecek tu kalau dek lagu tu miak tuan hajar. Padahal Sayyidina Umar ni hebat nak jiwanya. Tapi tekan ni, sebab tu dia sebut dalam istilah dia panggil qasimatuz zuhri, yang menghancurkan tulang belakang. Bila mati Nabi ni adalah digambarkan fenomena sedihnya siapa disebut qasimatuz zuhri, yang menghancurkan tulang belakang. Dari satu sudut lah. Dari satu sudut yang lain yang menghancurkan tulang belakang ni, maknanya di situlah bermula musuh Islam merencanakan pelbagai perencanaan untuk meruntuhkan Islam. Dia kata mati dah Nabi. Sebelum ni tak apalah, muka Nabi dia terima wahyu, dia kata gapo-gapo kita nak buat tu hari raya lalu. Gapo-gapo nak buat tu hari raya lalu. Muka dia terima wahyu. Sahabat dia tak terima wahyu. Kecuali imam-imam yang terima wahyu. Kecuali imam-imam yang terima wahyu. Terima wahyu mana? Lepas tu Sayyidina Ali kena bunuh. Kalau dia tahu dah lari petang lagi. Kalau Sayyidina Ali terima wahyu lah, kalau dia terima wahyu, dia kena lari. Dia tahu dah orang nak bunuh dia. Sayyidina Ali kan mati kena bunuh. Kok mana terima wahyu? Apa Syah kata, tu nak ayat dia boleh terima takdir dia. Mana dia tahu, dia tak selagi takdir Tuhan gitu, dia sanggup terima. Tu hebat ni. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Tu dia. Banyaklah tu ulama kita banyaklah sebut. Mana luculah kalau imam terima wahyu ni, dia rosak sistem agama akan jadi rosak. Kalau ada lagi orang lain selain pada Nabi terima wahyu, akan rosak agama ni. Kok mana rosak? Sebenarnya menyatakan, meletakkan orang lain terima wahyu selain pada Nabi, sebenarnya dia meruntuhkan Islam itu sendiri, menghancurkan sistem institusi kenabian, khatmun nubuwah. Banyak kali. Jadi dia sebut kata Nabi, lebih Nabi, akhir Nabi, tak ada. Jadi runtuh habis tu. Ada lagi Nabi, jadi ada lagi Nabi lain. Banyak masalah kita timbul. Sebab tu ulama kata meletakkan maksum kepada orang lain selepas Nabi Muhammad itu, kepada orang lain selain pada Nabi dan Rasul, sebenarnya hak tu kufur. Kufur memang kufur. Sebab itu sifat Nabi. Kerana maksumnya Nabi ni dia bukan untuk jaga benda-benda kecil-kecil ni dah. Dia untuk jaga agama. Sebab Nabi dengan maksumnya Nabi, dia tidak hilang sifat kemanusiaan Nabi, tak hilang. Sebab Nabi ada lupa. Memang ada lupa Nabi. Ada Nabi tak tahu.
dalam hal keduniaan. Jadi hak tu tidak maksum dalam konteks tu, tapi maksum dalam konteks agama, nak jaga agama. Nabi tak tersalah dalam bab agama. Hak tu maksumnya. Hak tu maksum antaranya. Sebab Nabi ada jelas dalam hadis, Nabi tak tahu. Tentang sahabat dia hadis maya belakang dia tak tahu. Jadi masalah lupa dalam hal dunia. Cuma maksum, sebab tu tak maksum. Buat apa maksum orang lain? Nak jaga apa? Nak jaga apa? Sebab agama ni dijaga dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu bukan makna nak jaga Quran saja. Tu maksud ayat tu. Nak jaga agama. Bila Allah kata aku turun Quran, akulah jaga Quran, maknanya Islam tu terpelihara. Tu makna dia sebenarnya. Semua sebut Quran kerana Quran sebagai masdar utama. Tak sebut hadis. Tetapi kok mana pun hadis ni dia terpelihara dengan cara lain. Quran terpelihara dengan cara lain. Walaupun Allah tidak sebut Allah nak jaga hadis Nabi, tetapi penjaga itu tetap berlaku. Sebab apa? Sebab dengan terjaganya Al-Quran itu. Jadi tak perlu dah kemaksuman itu, tak perlu. Sebab hal itu terjaga. Tak perlu dah ada orang lain yang maksum selepas Nabi, tak perlu. Sebab Islam sudah terjaga, Allah sendiri yang jaga. Sebab tu sampai hari ni kalau berlaku rosak sikit sebanyak, nampak macam agama sudah berlaku resapan tak betul, dia sementara lepas tu dia hilang. Allah akan lahirkan ulama-ulama yang sanggup mati kerana agama untuk mempertahankan. Ada sama mujaddid yang lahir Islam. Itu dalam bentuk penjagaannya. Tapi agama lain tidak. Agama Kristian tak ada. Agama Kristian, agama sebelum itu lagi, memang Allah tidak maksud untuk sampai ke hari kiamat. Allah tidak lahirkan tokoh-tokoh dalam Kristian untuk jaga kitab Injil. Allah tidak lahirkan. Sehingga bila rosak tak ada yang asal. Sampai hari ini tak ada. Itu. Tapi Islam ni dia tidak gitu. Itu dari segi akidah, dari segi keyakinan kita. Jadi tak perlu dah kepada maksum. Kalau Sayyidina Ali maksum, tak banyak benar lah cerita. Jadi kita terpaksa tafsir semula banyak perkara lah kalau kita kata email dia tu maksum. Misalnya Sayyidina Ali nak cerita kan, walaupun cerita ni tak betul. Sayyidina Ali ketika Nabi nak berhijrah, Sayyidina Ali lah tidur di tempat pembaringan Nabi tu. Buat apa tu? Nak mengelirukan orang kafir. Situ saja tu, banyak mana tu. Selain pada cerita tu tak betul, lepas tu tidak boleh digambarkan Sayyidina Ali berani. Dia tahu dah, dia tak akan ditetap. Banyak masalah jadi. Banyak kau lah jadi rosak. Tak boleh, memang tak boleh. Tak lajik. Bahkan tak lajik pun. Tak lajik. Mana kalau kita bahas lagi, sebab ulama bahas ada kitab khususnya konsep maksum para nabi ni. Dari sudut mana maksum? Apa keperluan maksum nabi itu? Dan kenapa Allah bataskan maksumnya untuk nabi dan rasul saja? Kenapa? Sebut. Bincang dah dalam kitab. Apa kesan dia kalau dinisbahkan maksum pada orang lain? Apa kesan dia? Perkara itu memang dibahas dah dalam kitab. Jadi Sayyidina Umar ini, dia bercakap tu jadi macam merapu lah, macam nampak macam di luar daripada kebiasaan. Di saat itu Sayyidina Abu Bakar telah naik ke atas mimbar masjid. Fahamidallaha ta'ala wa asna alaih. Maka Sayyidina Abu Bakar telah memuji Allah, telah menyatakan alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, dan menyebutkan pujian-pujian kepada Allah. Bersyukur, alhamdulillah. Itu maknanya mula-mula nak khutbah tu alhamdulillah, lepas tu puji Allah SWT dengan kalimah-kalimah yang lain. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyebutkan, amma ba'du ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah ta'ala hayyun la yamut. Thumma qara'a wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Surah Al-Imran. Wahai orang ramai, wahai manusia, wahai sahabat-sahabat, sesiapa yang menyembah Muhammad, maka jelas Muhammad telah mati pada hari ini. Sesiapa yang hanya sembah Allah, maka ketahuilah bahawa Allah Maha hidup
tidak akan mati sampai bila-bila. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun ila akhiril ayat itu. Muhammad itu tidak lebih dari seorang rasul. Muhammad itu adalah manusia biasa. Kalau kita nak terjemah mafhum gini, Muhammad adalah manusia biasa, kecuali dia itu telah diangkat menjadi rasul. Ayat ni, ayatnya kalau kita tengok dalam tafsir ayat ni, wa ma Muhammadun illa rasul ni, ayat ni nak menyebutkan bahawa Nabi ini rasul, tetapi dia tetap manusia. Dia mana sifat insaniah dia tu tetap ada. Lapar, nak pada perempuan, beristeri, nak pada anak, sedih bila kematian orang disayangi, tetap ada, tak hilang. Sifat kemanusiaan tak hilang. Cuma dia ni diangkat menjadi rasul, tidak lebih daripada itu. Tidaklah kata dia bila dia diangkat jadi rasul maka dia hilang sedikit sifat kemanusiaan, tak mati ke misalnya. Sepuluh dewa ramai banyak ke ajaran sesat tak mati lah ni pun ada. Orang gagal mati dia dok lagi, duk jemuk alik-alik dengan bini dia. Tengok ajaran salah, tak mati. Lepas tu dah bila dia mati dah dia kata tak mati. Lepas tu bila mati tak jumpa tarikh dia kata tak jumpa tarikh. Jadi Nabi Muhammad ni dia tu rasul, dia tetap manusia. Itu maksud ayat ni. Bukan tidak ada pengalaman rasul-rasul sebelum ni. Rasul-rasul sebelum ni pun begitulah juga. Dia hidup melaksanakan tanggungjawab, kemudian dia mati. Itu proses biasa. Itu ayat ni, ayat ni. Apakah jika Muhammad itu mati ataupun terbunuh, inqalabtum ala a'qabikum, maka kamu akan menjadi murtad, kamu akan berpaling tumit-tumit kamu menjadi murtad. Sesiapa yang murtad yang berpaling tumit-tumit dia tu, maka sedikit pun perkara itu tidak memberi kesan negatif kepada Allah Subhanahu. Sedikit pun tidak memberi kesan yang buruk kepada Allah. Nanti Allah akan balas, beri ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ni memang ayat yang digunakan oleh puak Syiah untuk menunjukkan sahabat itu murtad. Ni ayat ni memang dia guna dalam kitab dia. Summah tadaitu dia guna kan? Dalam kitab, dalam Summah tadaitu, buku propaganda dia, ini antara ayat ni, inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibai. Jadi ayat ni padahalnya kalau kita tengok dalam mana-mana tafsir, ayat ni ala sabilit taqdir. Ayat ni sebut ni sebab kita kecek lah. Ini biasa, ni bahasa orang faham, tapi macam mana boleh dia tak faham? Tu pelik tu. Misalnya kalau saya katalah, misalnya guru besar kata, hari ni kita pelajar tak boleh balik kecuali pukul 3. Siapa dia yang balik sebelum pukul 3, misalnya tu, tak boleh kita kata ada pelajar balik. Ni cuba tengok molek ni gitu. Jawab syarat tak kita ngaji. Jawab syarat. Siapa dia yang buat gini-gini? Dia kata buat lah tu. Dia faham lagu tu. Sebab tu Khalid Askani ni semasa dia hurah ni, dia kata Allah, dia kata kalau lembu dia meleh lama dia Syiah ni. Memang ayat-ayat Quran jenis gini semua dia kata tengok ni. Ni dalil sahabat murtad. Dalil sahabat murtad ayat ni contohnya. Lepas tu kepada Nabi ada, Nabi sebut jenis-jenis gini, uslub macam ni. Kepada Nabi pun ada. Dalam Quran banyak kita jumpa. Kalau engkau tidak melaksanakan amanah Allah, apakah kita kata tengok Nabi tidak melaksanakan amanah Allah? Mana boleh itu sebagai untuk mengajar, memberi peringatan. Sebab tu dia bila kita ngaji Quran dia ada maqam inzar, maqam sana, maqam banyak. Ayat ni menjurus kepada peringatan. Ayat ni menjurus kepada pujian. Ayat ni menjurus kepada kejian. Bentuk-bentuk ayat tu. Ayat ni apa ayat peringatan? Ayat mendidik. Dia ada waktu tu. Dalam Balaghah pun dia ada. Tapi dia guna lah sehabis-habisnya ayat ni. Maka bila Sayyidina Abu Bakar baca ayat ni, ini gambar biar kita nampak. Cuba kita bayangkanlah situasi yang berlaku di hari wafatnya Nabi SAW. Fakharajan nas, bila Sayyidina Abu Bakar baca ayat ni, saya Umar dengar lah kau ni.
kharajan nasu yatlunha fi sakakil Madinah ka'annaha lam tanzil illa dhalikal yawm. Maka orang ramai pun keluarlah. Bila dengar gitu, hak mana ada situ dah hak duduk di lorong-lorong, duduk ngelik setengah tu, memang duduk tengok duduk di lorong-lorong di jalan mana-mana. Kok mana pun tubik belaka setengah tu di masjid ramai, di masjid setengah tu di lorong-lorong tepi rumah ada belaka. Bila Sayyidina Abu Bakar baca ini, pakak keluar belaka, menunjukkan wajah mereka masing-masing. Tubik tu di lorong-lorong Madinah, dan mereka membaca ayat ini, masing-masing baca ayat ini, mereka ingat ayat ni. Ka'annaha lam tanzil illa dhalika, seolah-olah ayat ni baru hari tu baru turun. Jadi oleh kerana kuatnya pukulan kesal wafat Nabi ni, tak teringat pada ayat ni. Jadi kalau kita jadi pernah lah sekali turun tu, jadi pernah sekali tu, tak teringat ke ayat ni. Bila saya nampak, baru teringat pada ayat tu namun dah. Itu kesal kepada wafatnya orang yang disayangi Nabi SAW. واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون وبلغ ذلكم المهاجرين فقالوا نرسل إليهم يأتوننا فقال أبو بكر بل نمشي إليهم فصار إليهم المهاجرون منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فتراجعوا الكلام فقال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب منه نحن الأمراء وأنتم الوزراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش وقال أوصيكم بالأنصار خيرا أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. Orang Ansar telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Ni cerita Saqifah Bani Sa'idah ni. Orang Ansar telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah. Jadi perkara ini wala yadruna ma yaf'alu, mereka tak tahu nak buat apa. Jadi dia berkumpul. Jadi bapa Ansar bila Nabi wafat tak tahu. Dia gini hadis-hadis mudah dalam huraian ulama aku tengok dalam kitab lain. Jadi berlaku kekagetan yang luar biasa bila Nabi wafat. Bila ni Nabi, sebab Nabi ni tempat rujuk dalam semua bidang. Tempat rujuk dalam semua bidang. Hadis semua masalah rujuk Nabi. Bila Nabi mati, lawak lagu mana? Lawak lagu mana? Wala yadruna ma yaf'alu, mereka tak tahu nak buat apa. Tapi dia berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah, bermusyawarah, bincanglah apa dia pun asal ni, amal pun asal ni. Sampai berita tu kepada muhajirin, bopok duduk di masjid tu. Bopok muhajirin duduk di masjid tu sekali dengan Abu Bakar. Jadi bopok muhajirin termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, muhajirin belakang ni. Maka mereka pun kata, maka umum orang ramai bopok muhajirin kata nursilu ilaihim, kita hantar wakil pada mereka supaya dia mari jumpa kita. Biar bopok Ansar duduk di Saqifah Bani Sa'idah tu mari jumpa kita. Mari sini nak mesyuarat. Jangan nak mesyuarat bopok dia saja. Kata Sayyidina Abu Bakar, bal namshi ilai, tak payah hatta orang suruh jemput dia mari, kita pergi tempat dia. Kata Sayyidina Abu Bakar, tak apa, kita jalan pergi. Tak payah dia mari, tapi kita pokok muhajirin kita pergi jumpa pokok dia, kita pergi bicara di Saqifah Bani Sa'idah tu. Fasara ilaihimul muhajirun, maka golongan muhajirin pun termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar semua, mereka pun berjalan pergi. Di sini dia sebut masuk Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah. Fataraja'ul kalam, maka mereka pun mereka pun berbincanglah, masing-masing mengeluarkan pendapat. Fataraja'ul kalam, masing-masing mengeluarkan pendapat. Ada sebahagian Ansar kata, pandangan pokok Ansar, minna amirun wa minkum amir, di puak kami pun kena ada wakil untuk jadi amir, puak kamu pun gitu, kita berkongsi kuasa. Masing-masing ada ketua dari kalangan kami dan dari kalangan kamu. Maknanya maknanya dan Nabi ketua mewakili semua. Jadi kalau kita istilah kita di Malaysia kan, kita Perdana Menteri luar kan. Puak Ansar pun ada seorang Perdana Menteri. Puak demo pun ada seorang Perdana Menteri. Tu dia. Pak timbalan tu kita kira mula. Tak ada lagu tu. Itu maksud Amir ni. Lagu mana kena dulu waktu tu. Muka tak biasa. Muka tak biasa. Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina faqala Abu Bakr kalaman katsira musiban. Sayyidina Abu Bakar pun memberi ucapan, mana bercakap panjanglah Sayyidina Abu Bakar, tapi musib, tepat.
Kata-kata Abu Bakar tu memang tepat. Banyak, kecek banyak tapi tepat. Betul dia kecek. Bukan kata kecek banyak segun sepatah pun tak nak ada. Kecek banyak tapi pendapat dia tu berenah lah. Antara yang disebutnya minhu, antaranya kata Sayyidina Abu Bakar, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami ketua, kamu pembantu. Kami umara, amir, kamu ni wuzara. Ni menteri-menteri kabinet lah seolah-olahnya. Kita bagi gitu. Tak boleh menteri dua orang. Suka kat orang. No. Tak boleh. Orang tak hijau lagu tu. Kerana Rasulullah telah bersabda. Ni dia baca. Dia ada dalil dia. Nabi kata al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immah. Al-a'immatu min Quraisy. Kepimpinan itu hendaklah dari pihak Quraisy. Bila kata Quraisy ni luahlah. Tak semesti ahlul bait Nabi. Tak. Al-a'immatu min Quraisy ni kepimpinan itu. Dari kalangan Quraisy. Dan Nabi juga telah bersabda, ni hadis sahih. Usikum bil ansar. Aku telah berpesan kepada kamu tentang Ansar ini. Saat ni sebut al-a'immatu min Quraisy. Apa buat muhajirin lah kira-kiranya. Dan Nabi juga telah bersabda, usikum bil ansar khaira. Aku berpesan kepada kamu tentang orang Ansar, berpesan kebaikan. Orang Ansar ni orang baik, kena buat baik, kena jaga dia. Hendaklah kamu menerima kebaikan-kebaikan mereka, menghadapi mereka dengan baik. Terima kebaikan mereka, melakukan kebaikan kepada mereka. Salah tu kena buat serta tu. Watajawazu an musiim, tu tersalah, tersilap tai tu. Kena buat serta. Sebab kalau masuk ta tu dia ada makna pura-pura. Masuk ta sebutin. Kena buat lah. Bukan Nabi suruh pura-pura sini. Watajawazu an musiihim. Dan hendaklah kamu, dalam syarah disebut la tu'akhidhuhu bi isaatih. Janganlah kamu, kalau ada kesilapan, kesalahan mereka, janganlah kamu letak di hadapan perkara itu. Maknanya Nabi pesan, kalau ada kesilapan orang Ansar, kerana dia manusia, jangan kamu jadikan itu sebagai bahan percakapan, letak depan, tonjolkan keburukan mereka. Jangan. Kamu kena ambil kebaikan mereka. Ini peringatan Nabi kepada sahabat-sahabat, khususnya Muhajirin terhadap Ansar. Jadi mana Ansar dengan Muhajirin ini memang ada hadis lah kau sebut tentang kelebihan mereka. Jadi seterusnya insya-Allah kita bincang yang selepas inilah insya-Allah. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.